Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sambungan pada semalam nasihat pada Luqman al-Hakim alaihissalam pada anaknya. Nasihat beliau lagi banyaklah membaca Rabbi Gfirli. Kadang-kadang kurniaan Allah SWT begitu sekali sehingga apa-apa saja yang diminta oleh seorang pada suatu masa itu terus diterima oleh Allah SWT. Antara ucapan beliau lagi, anakku, amalan yang baik tidak mungkin dapat dilakukan tanpa keyakinan kepada Allah SWT. Sesiapa yang keyakinannya lemah, maka dia akan malas beramal. Anakku, jika syaitan meletakkan kamu dalam keadaan syak, maka kamu kalahkanlah dia dengan keyakinan. Jika dia menggoda kamu ke arah malas beramal, maka kamu kalahkanlah dia dengan ingatkan kubur dan hari kiamat. Jika dia datang kepada kamu melalui jalan gemarkan dunia atau takutkan kesusahan di dunia, maka katakanlah kepadanya bahawa dunia ini pasti akan fana dan dalam apa-apa keadaan pun kesenangan di dunia di sini pun tidak kekal, dan demikianlah juga kesusahan di sini pun tidak berpanjangan. Nasihat beliau lagi, anakku, sesiapa yang bercakap bohong, maka keceriaan wajahnya akan hilang. Sesiapa yang punya tabiat yang buruk, maka dia akan sentiasa dalam keadaan resah dan gelisah. Memindahkan batu-batu bukit yang besar daripada satu tempat ke tempat yang lain lebih mudah pada memberi faham kepada orang yang bodoh. Nasihat beliau lagi, anakku, peliharalah sungguh-sungguh diri kamu daripada berbohong. Berbohong itu nampaknya lebih lazat pada daging burung, namun pembohongan adalah sebab yang cepat untuk berlaku permusuhan dengan orang yang berbohong. Anakku, ambil beratlah untuk menyertai solat jenazah dan elakkanlah diri pada menyertai majlis keramaian. Ini adalah kerana jenazah akan menyegarkan ingatan kepada akhirat, sementara kedua kahwin dan keramaian akan menyibukkan kita dengan dunia. Anakku, janganlah kamu makan apa-apa makanan dalam keadaan perut masih kenyang. Memberi makanan kepada anjing adalah lebih baik pada makan sewaktu masih kenyang. Jangan kamu menjadi begitu manis dengan orang-orang lain sehingga mereka menelan kamu, dan jangan menjadi begitu pahit sehingga mereka meludahkan kamu. Wahai anakku, jangan kamu menjadi lebih lemah pada ayam jantan. Ia bangun pada waktu sahur berkokok, sedangkan kamu masih nyenyak tidur di atas tilam kamu. Anakku, jangan kamu lambat-lambatkan bertaubat kerana tidak ada waktu yang tetap untuk datangnya maut. Ia boleh datang dengan tiba-tiba. Anakku, jangan kamu kawan dengan orang yang jahil. Jangan-jangan kamu berasa akan seronok dengan perbuatan jahilnya itu. Jangan bermusuh dengan ahli hikmah. Nanti dia akan berpaling pada kamu, lalu kamu akan terhindar pada kata-kata hikmahnya. Anakku, jangan kamu jamu makanan kepada orang selain pada mereka orang-orang yang bertakwa. Selalulah bermesyuarat dengan ulama dan urusan kamu. Ada orang bertanya kepadanya, siapakah orang yang paling buruk? Beliau menjawab, orang yang tidak peduli bahawa ada orang sedang melihat dia melakukan apa-apa keburukan. Nasihat beliau lagi, selalulah duduk bersama orang-orang yang soleh, kerana duduk bersama mereka saja pun telah menyebabkan kamu mendapat pahala. Jika ada satu rahmat khas diturunkan oleh Allah SWT kepada mereka pada mana-mana waktu, maka kamu pasti akan mendapat sedikit sebanyak percikannya. Jika hujan turun, maka ia akan meratai seluruh kawasan yang terlibat. Jauhkanlah diri daripada berdamping dengan orang-orang yang fasik, kerana duduk-duduk dengan mereka tidak ada apa-apa kebaikan yang boleh diharapkan. Dan jika azab diturunkan ke atas mereka pada bila-bila masa, maka kesannya pasti akan sampai kepada kamu juga. Nasihat beliau lagi, pukulan ayah kepada anak-anak baik untuk anak-anak itu sebagaimana baiknya air untuk kebun. Fakih Abu Lais rahmatullahi meriwayatkan bahawa apabila Hadrat Luqman alaihissalam hampir meninggal dunia, maka beliau telah berkata kepadanya, anakku, dalam hidup ini aku telah banyak menasihati kamu. Sekarang adalah masa terakhir kehidupanku, maka aku nasihatkan kamu 6 perkara. Pertama, sibukkan dirimu dengan dunia, sekadar kamu akan tinggal di dalam dunia. Sedangkan tempoh kehidupan dunia itu tidak ada apa dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kedua, beribadatlah kepada Allah SWT sebagaimana kamu berhajat dengannya. Namun memang jelas bahawa seorang itu berhajat kepada Allah SWT dalam setiap perkara. Ketiga, buatlah persediaan untuk kehidupan akhirat sekadar kamu ingin berada di sana. Sememangnya jelas bahawa selepas mati tidak ada tempat lain untuk kita tinggal selain pada negeri akhirat. Keempat, selagi kamu tidak mendapat jaminan kelepasan pada neraka, selagi itulah kamu harus berusaha untuk mendapat kelepasan padanya.
Sememangnya jika kita tidak terlibat dengan mana-mana kes yang berat, selagi kita tidak yakin bahawa kita sudah terlepas daripada kes itu, selagi itulah kita akan terus berusaha setiap masa. Kelima, hendaklah kamu berani melakukan dosa sebanyak mana kamu berani menanggung kepanasan api neraka. Diazab kerana dosa adalah satu kelaziman dalam hidup dan kita tidak mengetahui setakat mana kemurahan Tuhan yang Maha Pemurah. Keenam, apabila kamu ingin melakukan dosa, carilah tempatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya tidak nampak kamu. Semoga Allah SWT beri taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi. Barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.